Baik, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera. Salam kuasa ketiga. So seperti biasa ya, jika audio jelas ya, boleh tolong maklumkan kepada saya di ruang komen, share ramai-ramai dan juga sertailah Telegram saya ya, Regi Jesse Ritauddin. Jadi ada satu soalan yang ini dalam ruang komen di dalam live lepas, di mana ada pihak minta saya untuk komen ya, berhubung dengan isu kapal perang dari China yang didakwa berlabuh di Pulau Pinang. Okey. So benda ni bukannya tidak berada di bawah pengetahuan saya, tetapi cuma saya memilih untuk tidak ulas ya. Ada banyak benda, kalau ada tak semestinya semua isu saya nak ulas ya. Okey. Tapi oleh kerana orang minta saya ulas, so saya ulas lah. Tapi saya beri amaran, if you ask, saya akan jawab dan saya akan beri ulasan atau komen yang jujur dan mungkin tidak apa yang awak harapkan. Jadi berbalik kepada nasihat saya ya, kalau tak suka dengar tak apalah, tapi saya cuma akan berpandu kepada kebenaran dan jawapan yang sejujur mungkin lah. Okay. So ada isu timbul dan saya tidak tahu siapa menimbulkannya, tetapi saya terserempak ya. Saya pun lupa di mana, tetapi ada mula-mula klip kecil tular menunjukkan berpakaian tentera, nampak macam dari China. Kemudian orang tanya, apa ni, ada orang ada maklumat ke apa dan sebagainya. So klip itu tular lah. Kemudian saya baca dari Harakah Daily beberapa kenyataan oleh pemimpin-pemimpin PAS pelbagai peringkat ya. Ini melibatkan kedaulatan negara lah, apalah, ini keselamatan ke, dan soalan-soalan ditanyalah, bagaimana benda ni boleh berlaku, adakah ini melibatkan Kementerian Pertahanan, adakah ia melibatkan TLDM, adakah dapat kebenaran, dan macam-macam lagi lah persoalan dibangkitkan dengan nada yang cemas. So ya, 2-3 artikel dan sebagainya. So bila saya kaji kenyataan-kenyataan ni, setakat yang saya nampak, kalau bertanya mengapa satu kapal yang melibatkan tentera ke, pelatih tentera ke, dari China berlabuh di Malaysia dan di Pulau Pinang khususnya, tak apa, boleh tanya. Tetapi selebihnya menimbulkan kerisauan dan sebagainya, saya rasa tanya dulu. Okey? Saya akan beritahu sebabnya. Tanya dulu. Tak payah, atau sekadar kata kapal ini berlabuh, jadi jika tidak dapat kebenaran, tidak di bawah pengetahuan Jabatan Pertahanan atau Kementerian Pertahanan dan sebagainya, ia merupakan satu risiko kepada kedaulatan, noktah di situ. Tapi yang itu tak apa kalau tanya. Tapi ditambah pula ya, dari negara yang fahaman dia komunis, pentadbiran komunis, itu dah lain dah. Okay, saya tak akan approach satu isu dengan cara itu. In the first place, China bukan lagi negara komunis dari sudut struktur pentadbiran dia. Walaupun parti yang mentadbir China adalah Parti Komunis China, itu nama parti dia, ada asal usul dia, tetapi pentadbiran dia bukan pentadbiran komunis. So anyway, bila dimasukkan semua itu, saya rasa digembar-gemburkan lah. Okay. So saya nak baca satu kenyataan yang dibuat dulu dalam Sinar ya. So anda semua yang tanya, dengar sampai habis ya. Jangan ni dia so tak mau dengar ya. Dengar dulu sampai habis. Tajuk dia, jangan buat spekulasi kunjungan 2 kapal dari China dibuat secara rasmi. Okey. So
mereka yang bertanya isu ni, bertanya benda ni rasmi ke tidak, benda ni dapat kebenaran ke tidak. So ada seorang dari Pulau Pinang, Exco Pelancongan dan Ekonomi Negeri, Wong Hon Wai, berkata kunjungan silaturahim itu dibuat mengikut saluran rasmi dan pegawai residen Tentera Laut Diraja Malaysia di Pulau Pinang turut hadir dalam kunjungan itu. Dan menurutnya, beberapa pemimpin kerajaan negeri dan orang kenamaan turut diundang sebagai tetamu dalam kunjungan tersebut. So 2 kapal pelatih berlabuh selama 3 hari di sini, sudah beredar menuju ke okey. So dia seolah-olah telah menjawab soalan bahawa ini dibuat menerusi saluran rasmi. So jika pihak yang khuatir nak maklumat lanjut, okey, saluran rasmi boleh tolong beri maklumat lanjut, boleh tanya. Okey, adakah saluran rasmi maksudnya Kementerian Pertahanan dan sebagainya, boleh tanya. Tetapi lebih kicap, tomato sauce, cili powder semua tak tambah tu, tak payah. Tak payah. Sebab ianya akhirnya kalau terbukti semua ikut tertib, yang dapat impak adalah pihak yang bertanya. So tak payah nak lebih nak jadikan benda tu terlalu cemas. Setakat menyuarakan, oh kalau ini bukan dari saluran rasmi, ianya menggugat keselamatan, tak apa, boleh sebut. Tapi kalau awak nyatakan dalam nada yang terlalu cemas, belum lagi ada apa-apa, belum lagi ada jawapan, atau dah diberi jawapan awak tak puas hati, awak boleh bertanya lagi, tapi belum lagi ada apa-apa, awak terlalu gemburkan benda ni ke tahap yang ekstrim. Itu saya tak setujulah. Okey. Now, ini bukan kali pertama kapal perang atau kapal pelatih tentera laut dari negara lain berlabuh di Malaysia. Now, dari negara-negara lain tentera laut depa, kapal depa ada berlabuh. Ada kalau tak percaya, tanya pentadbiran terdahulu. Bukan hanya PH, tanya yang terdahulu. Ada Okey. So oleh kerana sekarang, ini gambaran yang saya dapat, kerana sekarang PH dan Pulau Pinang DAP dan kapal itu berlabuh di Pulau Pinang, benda ni setakat bertanya tak apa, tapi diwar-warkan dengan cara yang begitu cemas. Dan bila saya selak semua kenyataan yang dibuat, tak kira oleh pemimpin pembangkang ke ataupun penyokong mereka ke apa, saya selak, saya cuba cari mengapa mereka begitu cemas. Saya tak dapat. Yang saya dapat cuma, ini kedaulatan negara, ini kapal perang dan sebagainya. Hujah-hujah yang sebenarnya tidak boleh menyokong tahap kecemasan yang diletakkan kepada isu ni, sedangkan awak bertanya dan kini sudah ada satu jawapan, ianya menurut saluran rasmi. Dan kalau ada bukti ianya bukan saluran rasmi, kalau ada bukti bahawa benda ni kerajaan tipu, tampilkan bukti itu. Selebihnya saya tidak nampak apa-apa yang boleh menjelaskan kepada saya mengapa pihak-pihak ni terlalu cemas, sedangkan ini bukan kali pertama kapal tentera laut dari negara lain berlabuh. Adakah semata-mata kerana ianya dari China dan DAP mentadbir di Pulau Pinang dan kapal ini berlabuh di Pulau Pinang? Dan kemudian soalan-soalan yang tak masuk akal ditanya, mengapa di Pulau Pinang? Mengapa di Pulau Pinang? Pulau Pinang salah satu pelabuhan, ada pelabuhan di situ. Kalau dia berlabuh di Melaka sebagai contoh, adakah orang akan bertanya mengapa di Melaka? So saya tak dapat apa-apa sebab ianya dibawa ke tahap kecemasan yang serius, melainkan Pulau Pinang adalah DAP Chinese dan kapal itu adalah kapal pelatih China. Kalau saya mentadbir negara, saya Perdana Menteri, apabila saya dapat tahu ada kunjungan dari kapal pelatih tentera dari negara China, saya tahu DAP mentadbir di Pulau Pinang dan ianya lebih kepada pentadbiran Chinese, saya sendiri akan cadangkan mungkin boleh buat
event itu di Pulau Pinang. So saya tak nampak. Okay, setakat sekarang lah saya tak nampak. Ya, but if you want to ask apakah isunya, tanyalah. So isu ni tak jelas bagi saya. Ya, tak jelas. Ya. Tambah pula dulu dibuat isu ada latihan bersama dengan Amerika, ya, latihan ketenteraan bersama dengan Amerika. Saya gembira ada kapal tentera dari China datang juga, ya, dan ada event latihan ke apa ke. Dan ini bukan kali pertama dan bukan China sahaja, tapi yang dijadikan isu China. Saya gembira sebenarnya. Sekurang-kurangnya ini menunjukkan kita bukannya sekutu AS. Saya gembira sebenarnya. Okey. Sebab dunia sekarang, awak suka tak suka, awak percaya tak percaya, diambang Perang Dunia Ketiga. Dan apa yang akan menentukan berlaku atau tidak Perang Dunia Ketiga ialah keputusan pilihan raya Amerika Syarikat November ni. Okey. Itu saya tak nak masuk lah. Tetapi sekurang-kurangnya ada dari China. Sedang awak tahulah perairan kita lah, Selat Melaka dan Laut Cina Selatan jadi tumpuan tentera Amerika. Singapura pun sudah ada dia punya pengkalan. Ya. So saya gembira. Dan saya ulang, ini bukan kali pertama. Tak percaya, ya? Tanya pentadbiran terdahulu. Mengapa dahulu tidak dibuat isu di bawah pentadbiran sebelum PH? Ya. Cuba tanya Zaid Amidi masa pentadbiran BN. Atau tanya, saya tak tahu ada berlabuh ke tidak masa pentadbiran Muhyiddin, tapi cuba tanya. Ya. Ini bukan kali pertama. Banyak kali dah. Ya. So, saya lihat isu ni, gambaran yang saya dapat, tidak jelas sebenarnya mengapa dibawa ke tahap cemas yang tinggi. Ianya hanya kerana ianya dari China dan sekarang PH mentadbir dan DAP adalah pentadbir di Pulau Pinang dan mereka majoritinya Cina, jadi isu. Tapi bila saya nak faham apa isu sebenarnya, khawatir kerana keselamatan, kedaulatan. Okey, saya boleh terima. So tanyalah. Kemudian bila tanya, mereka dah beri jawapan. Okay. So awak tak puas hati dengan jawapan, boleh tanya lanjutlah. Sebab dia dah nyatakan saluran rasmi. Ya. So saya dengar soalan mengapa kerajaan membisu, tapi negeri yang terlibat dah jawab. So kalau tak puas hati, tanya pula. Okey. Atau kalau awak ada maklumat bahawa ianya tidak rasmi, ada udang di sebalik batu, tunjuklah udang dia. Okay. So I don't think isu-isu ni, setiap isu kita jadikan isu yang terlalu besar sehingga kita ada maklumat lanjut. So awak bertanya, saya jawablah. Okay. Laman terapi. Bila bodek kita boleh sambut tentera, boleh ke? Bila budak sekolah kira boleh sambut tentera? No. Jangan tanya soalan remeh. Jangan tanya soalan remeh. Ini bolehkah, itu bolehkah? In the first place, benda ni dijadikan isu sebab apa? Ada kapal tentera dari China datang berlabuh. Nokta. Okey. Mereka buat latihan ke, mereka ada bersama satu taklimat ke apa ke, mereka berlabuh. Itu isu dia yang dibangkitkan dan dibawa ke tahap kecemasan tinggi. Persepsi yang ditimbulkan oleh pihak yang membawa isu ini adalah seolah-olah satu ancaman kepada kedaulatan negara telah berlaku disebabkan PH. Okay. Itu isu dia, isu pokok dia. So, tanya balik orang yang bangkitkan isu ni, mengapa cemas? Tanya dulu. Mereka tanya, saluran rasmi ke tidak? Ni dah jawab dah, saluran rasmi. Kalau tak puas hati lagi, hubungilah kementerian. Hubungi terus kementerian, tanya. Ya? Tanya, saluran rasmi ke? Macam mana? Ya?
Kemudian mengapa spesifik kepada isu kapal yang berlabuh itu dijadikan isu, sedangkan ini bukan kali pertama. Bukan bawah pentadbiran ini sahaja. Pentadbiran orang-orang yang korang sokong dulu-dulu pun berlaku. Negara-negara lain berlaku. Kemudian mereka bangkitkan, mengapa di Pulau Pinang? Saya tanya balik pada orang yang membangkitkan, mengapa tidak Pulau Pinang? Saya ulang ya, kalau saya Perdana Menteri, saya lihat Pulau Pinang ni ditadbir oleh DAP dan majoritinya China and whatever not and all that. The first thing that come to my mind is, buatlah di Pulau Pinang. Dia berlabuh, dia kena berlabuh kat pelabuhan. Awak pilihlah pelabuhan Pulau Pinang ke, pelabuhan Klang ke, pelabuhan Johor ke, mana ke. So saya tak nampak tahap kecemasan yang diletakkan itu mengapa. Saya tak nampak lagi. Faham tak? Okey. Kerisauan sebab citizen China masuk tak keluar-keluar. Okey, itu isu lain. Itu isu lain. Ini masalahnya dengan pemimpin pembangkang ini suka campur adukkan isu. Itu isu lain. Memang ada isu pelawat China masuk tak keluar. Tapi itulah isu lain. You all campur adukkan isu untuk defend sesuatu yang korang nak jadikan satu isu cemas. Tak boleh. Okey. Pegawai-pegawai itu mengakui sebelum ini ada lawatan kapal perang lain, tapi kali ini ada aspek lain dari lawatan ini yang boleh menjadi potensi risiko. Okey, aspek apa? Aspek apa? Saya dah selak semua kenyataan, tak nampak aspek apa yang menjadikannya begitu cemas. Saya tak nampak lagi. Ya? Tanya, tunggu jawapan. Tak perlu. Dan saya dengar kenyataan, datang dari negara komunis dan sebagainya. Masa perikatan pun ada hubungan diplomatik dengan negara komunis. So jangan guna perkataan komunis. Setiap benda ni selitkan komunis. Pokoknya kapal perang Cina berlabuh di Pulau Pinang. Noktah. Okey. Tak payah ya. Kalau kapal perang Rusia berlabuh, itu pun negara komunis. Itu negara komunis. So don't put that communist thing and all that. Ya? So fokus kepada isu. Okay. Tuan Regi, rujuk pada posting. Ya. So saya suka awak objektif ya. Mana tadi ya? Mana tadi Tuan Regi tu? Tuan Regi, rujuk pada posting Facebook Pena Celoring, pegawai ATM berpangkat tinggi yang menyuarakan potensi ancaman dari lawatan itu. Okey. Saya akan rujuk. Saya belum rujuk, saya akan rujuk. Okey, itu saya boleh terimalah. Kalau awak kata ada pegawai ATM berpangkat tinggi menyuarakan potensi ancaman, saya akan rujuk. Tetapi saya nak ulang pendirian saya ya. Setakat ini saya tidak nampak masalah. Saya tidak nampak. Dan lawatan pernah berlaku sebelum ini. Ya. Saya tak kira yang komen itu pegawai ATM ke tidak ke. Setakat ini ada satu kenyataan daripada adun di negeri atau exco di negeri yang terbabit. So itu adalah kenyataan rasmi. So kita rujuk pada kenyataan dia kata saluran rasmi. So jika ada bukti dia menipu, maka tampilkan bukti itu. Atau minta mereka yang mewar-warkan, contohnya pegawai ATM yang awak maksudkan, minta tampil bukti ianya penipuan. Ya. Sebab saya nak ulang, ini bukan kali pertama. Now saya bukannya defend PH ke, tak ada. Kalau didapati ada unsur-unsur yang tidak enak di sini atau tidak betul di sini, of course kita kena persoal. Tetapi setakat ini pihak yang mewar-warkan belum tampilkan apa-apa. Kalau setakat nak katakan ada risiko ancaman itu, betul lah. Mana-mana kapal perang boleh menyebabkan risiko ancaman. Tetapi kita kena lihat adakah ianya saluran rasmi, adakah ianya dibuat secara rasmi, untuk apa dia dibuat dan sebagainya. Setakat yang saya lihat isunya hanya kerana ianya kapal dari China dan berlabuh di Pulau Pinang, itu sebenarnya isu yang dibangkitkan. So for me, kalau
hanya kerana dari China dan ianya berlabur di Pulau Pinang, ianya satu isu, tak cukup. Tak cukup. Adakah maksudnya kalau kapal dari negara lain yang pernah berlabur, ianya berlabur di negeri lain, ianya bukan isu? So tak cukup maklumat lah. Tak cukup maklumat untuk dijadikan isu. Faham tak? Tak cukup. Ya. So, kita bawa isu, pastikan ianya matang. Itulah awak tanya saya. Sebab itu saya tak nak ulas benda ni. Saya tahu nanti ada orang marah. Ya. Okay. We hope the best for 200 kapal. Yeah, we hope the best. Pegawai itu Abu Muiz, pegawai itu mengakui sebelum ini ada lawatan kapal-kapal lain, tetapi kali ini ada aspek lain dari lawatan ini yang boleh menjadi potensi. Ya, okey, aspek apa? Buktinya apa? Saya pun nak tahu. Kalau betul ada risiko, saya sendiri akan suarakan. Saya sendiri akan suarakan. Tetapi tanya balik orang-orang ni, beri maklumat lanjut. Kalau sekadar ada kapal dari China berlabur di Pulau Pinang dan kemudian dah bising-bising sebab media sosial ni, mereka bising ni, tak ada maklumat yang boleh menyokong. Sekadar nak timbulkan rasa cemas. Itu sahaja. Itu bukannya sesuatu yang baik. Ya. Okey. Mana? TLDM terlalu lemah. No, I don't think so. Isu ni disebabkan tentera China provok di Sabah dan Sarawak. Itu mungkin. Tapi ini dua isu berbeza. Dua isu berbeza. Sama juga dengan tadi ada orang kata pelawat masuk tak keluar. Itu isu berbeza. Isu berbeza. Ya. So bagi saya, kalau tentera AS nak buat latihan, kita kerajaan buat, tapi kalau China nak berlabur tak boleh tentera dia, itu something wrong lah. Ini saya sekurang-kurangnya ada balance, ada pengimbangan, ada dengan China. Of course, AS takkan suka kalau kapal China berlabur. China takkan suka kalau kapal AS berlabur. So, ini menunjukkan kita tidak berpihak. So, ya, bukan isu yang berlabur, isu provok di Sabah dan isu provok di Sabah dan Sarawak itu isu berbeza. Ya. Isu berbeza. Melibatkan China juga, tapi isu berbeza. So, dapatkan maklumat lebih. Minta maklumat lebih. Cara ianya dimajukan dengan cara kecemasan, tambah dengan komunis, menunjukkan mereka, orang yang mewar-warkan isu ni, dia sebenarnya cuba menampilkan bahawa ianya kapal dari China, kapal perang dari China, ini satu ancaman. Sebab ianya dari China. Sebab China ni komunis, fahaman komunis dan sebagainya. Awak bacalah kenyataan dalam Harakah. Ya. So, itu berbeza dengan apa korang sebut di sini. Hujah yang mereka ketengahkan, semua dia masuk. Cili, parpu, kari, semua dia masuk sekali. Oh, mereka ni dari China. Komunis. Ada satu kenyataan, ya, sebut komunis sana. So, nampaknya it is not about ada pencerobohan di Sabah dan Sarawak ke apa ke. It is about kapal dari China berlabur di Pulau Pinang. Ya, pergi baca sendirilah. So, no lah. So, sekarang ada kenyataan rasmi. Mereka minta penjelasan, ada penjelasan. Ianya daripada Exco Pulau Pinang. Dia kata saluran rasmi. Sebenarnya soalan dah terjawab. Kalau tak puas hati, minta dia explain lebih lanjut saluran rasmi macam mana. Dan saya nak ulang sekali lagi, bagi kali ke entah berapa. Ini bukan kali pertama kapal tentera laut dari negara lain berlabur. Okey. So, ini jawapan saya lah. Korang terima, terima. Kalau tak terima, tak terima. Sebab itu saya pilih isu. Bukan ada benda tu saya nak jadikan isu. Saya masih ingat, ya, masa zaman PH mula-mula mentadbir, ya, saya memang very pro UMNO. Berjuang untuk UMNO, menentang PH.
masa tu Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri sampai penghujung 2018. Kemudian saya beralih kepada Tun Mahathir kerana saya rasa Tun berada di landasan yang benar. So masa itu, masa saya bersama UMNO, banyak isu ditimbulkan. Antaranya, kononnya tabung haji menjual aset Melayu Islam kepada bukan Muslim, mengaibkan orang Muslim. Betul-betul saya kaji, isu ni lebih kurang macam ni lah. Diwujudkan kecemasan yang tidak wujud sebenarnya. Akhirnya terbukti benda tak ada kecemasan yang wujud. Apa jua mereka boleh wujudkan, mereka wujudkan. Ya, semata-mata nak menentang Tun Mahathir dan Bersatu dan sebagainya. Ya. So saya mula sedar isu tu digembar-gemburkan dan ada pengakuan pun. Ya. Akhirnya ya, kau tak percaya, kau pergi tanyalah Ashraf Wajdi Mujahid, ya. Kau pergi tanya. Ya. Bab lawatan tentera negara asing, silalah rujuk kepada MINDEF, bukan jemputan dari pihak lain. Okay, whatever your question, whatever komen ni kan, rujuk pada MINDEF, whatever, minta penjelasan lah. Kalau tak percaya dengan kerajaan, minta penjelasan. Apa jua nak minta senaraikan dengan cara ni. Kumpul, tanya yang betul-betul, tanya terperinci, minta lah. Ya, faham tak? Buat surat rasmi dari Perikatan Nasional contohnya. Buat surat rasmi, poin-poin dia hebah, minta penjelasan rasmi. Buat secara tertib. Ya. Sebab saya masih tak nampak isu. Kalau saya nampak isu, awak tahulah saya akan bangkitkan. Saya tak nampak isu setakat inilah. Saya tak mahu hanya kerana dari China dan hanya kerana Pulau Pinang, nak pergi serang. Ya. Saya tak boleh terimalah. Ya. Saya suka ke tak suka ke DAP ke apa ke, saya tak boleh terima cara tu. Ya. So ada banyak benda nak fokus, bukan macam ni. Ya. Okay. So inilah, awak nak terima nasihat saya ke tak nak terima, tak apa. Tapi setakat ini, it is a non-issue. Tapi saya setuju awak dapat maklumat lanjut. Ya, kerana nampaknya ada tahap kecemasan, ada kenyataan daripada pegawai ATM seperti yang korang maklumkan kepada saya, dan saya akan pergi rujuk. Ya, tetapi dapatkan lebih maklumat. Ya, itu nasihat saya lah. Okey, kalau tidak, awak mungkin terperangkap dengan isu yang tak wujud, yang digembar-gemburkan. Ya. Tapi kalau ada isu, saya tidak akan berdiam. Tapi setakat ni saya tak nampak isu. Okey. So ini hanya menjawab soalan sebab ada orang komen minta saya ulas. Kalau tidak, isu ni saya tak nak ulas. Saya ada baca, tapi saya tak naklah tegur sangat pas, nanti orang terasa. Tapi orang minta saya ulas, Ya, okey. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga, ya.